Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, hari ini 28 bulan Mac, hari Sabtu. Lagi 16 hari untuk perintah perintah kawalan pergerakan ini tamat. Dan cikgu rasa mungkin akan lebih lama lagi. Harap-harap kes untuk COVID-19 ni menurunlah kan, supaya kita boleh teruskan PMP macam biasa. Macam ni cikgu pun rasa susah, tapi nak buat macam mana? Cikgu kena bagi juga awak sikit. Okay, hari ni kita nak masuk kepada subtopik kita yang terakhir. Subtopik kita yang terakhir adalah dalam topik pengoksidan penurunan, iaitu kereaktifan logam dan aplikasinya. Okey, kereaktifan logam ni di sini kalau cikgu cerita sikit logam-logam yang wujud pada persekitaran kita. Awak tak akan jumpa logam dalam bentuk magnesium. Awak jumpa logam dalam bentuk ferrum, tak ada. Ya, semua logam-logam ni kalau wujud di persekitaran kita, dia adalah dalam bentuk oksida. Bermaksud kalau kita jumpa besi, kita jumpa dia besi dalam bentuk besi oksida. Ataupun kalau kita jumpa stannum oksida. Kalau kita jumpa stannum ni apa? Stannum oksida maksudnya timah lah, biji timah. Yang ni biji besi. Lagi aluminium pun sama, aluminium oksida. Aluminium oksida ataupun kita panggil nama dia bauksit. Ya. Semua benda ni tak berguna. Maksudnya kita tak nak ini. Apa yang kita nak? Kita nak dia punya logam dia. Logam dia yang berguna lah dalam kita punya industri. Apa-apa semua menggunakan logam-logam ni lah dalam industri. Sama ada nak buat barang-barang perhiasan, sama ada nak buat nak digunakan dalam perabot dan sebagainya kan. Jadi untuk kita lihat yang pertama sekali, bagaimana kita nak menentukan ataupun untuk kita dapatkan ferrum ni, untuk kita dapatkan stannum, untuk kita dapatkan aluminium, kita perlu menyingkirkan dia punya oksida dia. Ya, bermaksud kita tak nak oksida ni, kita nak buang oksida ni. Oksida ni kita nak keluarkan. Ya. Bagaimana kita nak keluarkan? Kita gunakan aplikasi iaitu kereaktifan logam. Kita tahu kereaktifan logam ni dia ada dia punya kumpulan dia ataupun dia ada dia punya siri dia. Siri dia macam juga siri elektrokimia, cumanya kali ni dia hanya melibatkan logam. Ya. Kalau cikgu bacakan siri elektrokimia kan, kalau nak kahwin mesti ada zat ferrum supaya perempuan hamil cukup anak. Okey Nama dia siri kereaktifan logam. Jadi dia tak ada ion. Beza dia di situ. Dia tak ada ion. So nama pun siri kereaktifan logam. So kita keluarkan dulu hidrogen. Hidrogen tak ada di sini lah. Ya. Hidrogen tak ada. Sebabkan dia siri kereaktifan logam. So ni semua logam dalam ni. Tapi ada dua bukan logam yang termasuk dalam siri ni. Ya, yang kita boleh selitkan di sini ya. Dia termasuk dalam siri ni, iaitu dua unsur yang lain. Itu yang pertama sekali, kat mana kita nak letak dia? Awak nampak tak zinc ni? Zinc adalah konsonan ke bukan? Konsonan terakhir ya. Dalam bila kita baca ABC tu zinc, Z adalah yang terakhir kan. So kita tengok pada Z. Okey Pada Z ni, atas Z dan bawah Z kita letakkan dua unsur yang cikgu sebutkan tadi. Yang pertama adalah karbon dan yang kedua adalah hidrogen. Ya. Karbon dan juga hidrogen. Jadi susunan yang baru dia akan dapat, cikgu ambil dari sini, magnesium, aluminium, karbon, zinc, hidrogen. Dan di bawah dia ferrum, stannum dan seterusnya. Okey. So macam mana nak tahu kenapa nak letak karbon dulu ke hidrogen dulu? Ya. Sama macam tadi juga, kita gunakan C dulu, baru datangnya H. Jadi
Mula-mula first kali nak tengok, kita tengok zinc, konsonan yang terakhir. Kemudian nak susun di antara karbon dan hidrogen, mana satu nak letak atas zinc, yang mana nak letak bawah zinc. Kita tengok kepada dia punya konsonan C dan juga H. Ya, itu cara cikgu lah. Dan juga harap awak boleh faham dengan mudah lah. Okey. So di situ yang pertama, ya. Okey, bagaimana kita nak buat ataupun kita nak menentukan macam mana tadi cikgu sebut, kita nak keluarkan oksigen daripada biji dia ni, biji besi, biji timah, bauksit ni, kita nak keluarkan oksigen dia. Cara dia senang je. Kita hanya perlu react dia, tindak balaskan dia dengan logam yang lebih reaktif daripada dia. Ya, contoh. Okey. First kali apa kita nak buat? Contoh cikgu ada ferrum oksida, ferrum 3 oksida. Wujud dalam biji besi adalah ferrum 3 oksida. Kita tambahkan dengan magnesium. Kita akan dapat ferrum tambah dengan magnesium oksida. So kita balance lah. Sini 2, sini 2. Magnesium tadi, oksigen tadi ada 3, so magnesium kena letak 3, 3. Okay, ini kita dapat last kali lah. Ya. Tapi apa yang tak bestnya di sini adalah, okay, magnesium disingkirkan ferrum di sini kan. So kita akan dapat magnesium oksida. Ferrum akan tinggal keseorangan lah. Sebab apa boleh disingkirkan? Kerana magnesium lebih reaktif daripada ferrum dalam siri kereaktifan logam. Ya. Tapi di sini yang tak bestnya, untuk kita dapatkan ferrum, kita gunakan magnesium. Apa maksud cikgu tak best? Maksudnya kita gunakan juga logam. Magnesium ada logam yang berharga juga. Kita gunakan magnesium untuk dapatkan ferrum kita. So, last kali magnesium kita jadi magnesium oksida yang tak berguna macam cikgu cakap tadi lah. Yang kita tak nak. So, rugilah magnesium kita. Sangat rugi. Sebab magnesium ni lebih berharga daripada ferrum. Lagi mahal. Kan? Jadi, memang boleh guna cara ni, tapi dalam industri kita tak guna yang ni. Ya, dalam industri kita tak guna. Dalam amal mungkin boleh gunalah. Dalam industri kita tak guna begini. Aplikasi begini tak guna. Okey, apa yang kita buat? Ya, sebab itulah kita menggunakan contoh ferrum 2 oksida. Bagaimana nak singkirkan dia? Kita gunakan sama ada karbon ataupun hidrogen. Contoh tadi kan, zinc. Kat mana tadi? Kita ada ferrum kan? Okey, ferrum atas dia ada zinc dan atas dia juga ada karbon. Jadi hidrogen dengan karbon dua-dua kaya daripada ferrum. Jadi kita boleh gunakan karbon untuk menyingkirkan kita punya ferrum. Ya, kita gunakan karbon C. Ya. Jadi karbon akan singkirkan ferrum di sini. Awak akan dapat karbon dioksida tambah dengan Fe. Ya. So balancekan karbon dioksida. Karbon di sini, oksida di sini ada 3. So letakkan 3. Di sini pun letak 3. Ya. Sorry. Oksigen tadi ada. Okey, kita kena balancekan. Sekejap ya. Ferrum 2 di sini, so letak 2. Sini jadi 4. Okey, baru balance. Ya. Okey, jadi di sini bagaimana kita buat? Kita singkirkan, kita guna karbon. Karbon di sini adalah arang. Arang ataupun cakul. Ya, cakul lah. Maksudnya kita tambahkan cakul, tambahkan arang dalam ni, kita panaskan, ya, dan then kita akan dapat hasil kita karbon dioksida, gas, dibebaskan gas, dan juga dalam kita punya mangkuk tu kita dapat ferrum. Ya. Okey. Ataupun kita guna apa tadi? Ataupun kita guna hidrogen. Ya, hidrogen. Cikgu try nak ambil stannum lah pula. Stannum oksida, ya, kita tambah dengan hidrogen. Hidrogen mesti H2 lah. Hidrogen gas. Ya. Kemudian kita akan dapat, kalau kita guna hidrogen, kita dapat H2O. Hidrogen singkirkan stannum, dapat H2O tambah dengan Sn. So kita dapatlah kita punya stannum kita daripada biji apa tadi? Biji timah kita. Stannum kita, kita dapatlah kita punya timah daripada biji timah. So yang ni nampak lebih mesra lah.
kita hasilkan air sebagai bahan sampingan. Tadi kita hasilkan karbon dioksida kalau kita guna arang, ataupun kita guna karbon tadi. Yang ini kalau kita guna hidrogen, kita dapat hasil dia air. Lebih mesra lah hasil sampingan itu kalau kita bebas tidak mencemarkan alam sekitar. Cuma di sini, ya, satu lagi zinc oksida pun boleh, ya. Zinc oksida pula, kalau zinc oksida, zinc berada di sini, ya, tengah-tengah. Kita hanya boleh gunakan karbon ataupun aluminium dan magnesium, tapi cikgu tak galakkan guna benda tu lah. Kita biasa guna karbon. Ya, sebab apa kita hanya boleh guna karbon? Sebab hidrogen berada di bawah zinc dalam siri kreativa logam. Jadi hidrogen tak boleh digunakan sebab hidrogen lagi miskin daripada zinc. So kalau untuk zinc oksida, kita hanya boleh gunakan karbon. Zinc oksida tambah dengan karbon, so awak akan dapat zinc tambah dengan karbon dioksida. Zinc singkirkan karbon singkirkan zinc untuk membentuk oksida, sama membentuk karbon dioksida dengan oksigen lah di situ. So zinc. Okey, selesai satu bahagian, ya. Dalam industri ada, ya. Dalam industri bagaimana dia menggunakan dia, benda-benda ni semua dalam industri, dia guna kebut wasap dan sebagainya, ya. Dalam industri dia lebih besar. Jadi awak boleh baca dalam buku teks, ada ditunjukkan bagaimana dia menggunakan kaedah ini dalam industri, ya. Okey, yang terakhir, kalau keluar eksperimen, ya, sekiranya keluar eksperimen yang berkaitan, ya, kalau keluar eksperimen yang berkaitan, apa yang awak nak buat adalah dia tanya bagaimana nak menentukan siri kreativa logam bagi unsur dalam siri elektrokimia tersebut, dalam siri kreativa logam tu. Senang je, semua senang cikgu cakap kan. First sekali, apa yang kita buat adalah bila proses-proses ini semua melibatkan ini semua, ini adalah proses pembakaran. Semua proses melibatkan proses pembakaran. Ya, pembakaran bermaksud di sini mesti ada mangkuk pija. Ada mangkuk pija, ya. Kemudian yang pertama masukkan satu spatula. Katakan kita masukkan satu spatula. Apa yang kita nak singkir, apa yang kita nak guna di sini? Contoh kalau cikgu nak singkirkan zinc oksida, contoh cikgu ambil zinc oksida. Ya. Zinc oksida yang pertama, masukkan satu spatula, serbuk zinc oksida ke dalam mangkuk pija. Kemudian masukkan lagi satu spatula lagi. Kita masukkan pula, dia nak tentukan kereaktifan kan, zinc, hidrogen, lagi kita ada karbon, kita ada kalau nak kahwin mesti ada zat ferrum, supaya macam ni lah, dia nak menentukan siri kereaktifan. First masukkan ni, ya. Lepas tu kita masukkan pula karbon serbuk karbon lah. Masukkan serbuk karbon pun satu spatula juga, ya. Ini kita panaskan. Bila guna mangkuk pijau, kita mesti guna tungku segitiga, tripod kan, segitiga apa nama dah, lupa dah cikgu. Lepas tu panaskan. Simple je, senang je ni. Okey, kalau yang ini senang je, awak masukkan dua spatula, maknanya awak panaskan sehingga tindak balas berlaku. Okey, katakan kalau keluar eksperimen kan, yang pertama sekali awak bagi tahu berapa. Masukkan satu spatula kan zinc oksida ke dalam mangkuk pija, ya. Kemudian yang kedua, masukkan satu lagi, sama juga, masukkan satu spatula juga, satu spatula serbuk karbon ke dalam mangkuk pija yang sama kan. Okey. Kemudian yang ketiga, panaskan sehingga
sehingga tindak balas berlaku. 3 yang keempat, apa tadi, lidah panaskan sehingga tidak balas yang berlaku, ya, catat pemerhatian. Okey, yang kelima, yang terakhir, ulang langkah 1 hingga 4 dengan menggunakan, kita zinc oksida kita masih gunakan, kita kekalkan, tapi kali ini kita gantikan karbon menggunakan contoh magnesium, dan satu lagi magnesium berada di atas zinc lagi kan, berada di atas karbon dalam siri elektrokimia magnesium, dan kita gunakan juga ferrum. Ferrum berada di bawah zinc. Jadi kita tengok macam mana ferrum boleh tak singkirkan zinc, menggunakan magnesium dan juga ferrum. Okey. Dan hasil dia bila pemerhatian, ya, kita buat pemerhatian, ya. Bila pemerhatian, yang pertama apa yang kita nak sebut di sini, pemerhatian kita yang pertama eksperimen, kan. Eksperimen zinc oksida tambah karbon, zinc oksida tambah dengan magnesium, zinc oksida tambah dengan ferrum. Okey. Pemerhatian, apa yang berlaku di sini adalah zinc oksida tambah karbon. Awak akan bagi tahu kat sini nyalaan nyalaan terang terhasil. Contohlah, sebab bila terbakar tu kan, bila dia react tu dia akan terbakar dengan terang. Contoh, kalau zinc oksida dengan magnesium, zinc dengan magnesium tadi jarak dia satu je kan. Kalau magnesium atas ni, so jarak dia lagi jauh. Bila jarak dia lagi jauh, awak akan beritahu pula tadi terbakar, contoh terbakar dengan nyalaan terang. Kalau ni pula terbakar dengan nyalaan sangat terang, ya, sebab jarak dia lagi jauh dalam siri kereaktifan logam, ya. Kalau zinc oksida tambah ferrum, tiada tindak balas, maksudnya langsung bakarlah macam mana pun, awak tunggulah macam mana pun dia tidak akan terbakar, maksudnya tiada tindak balas yang berlaku. Okey, so itu kalau eksperimen. Kesimpulan dia awak sebut semakin jauh ataupun kita boleh bagi tahu logam oksida hanya boleh disingkirkan daripada oksidanya oleh logam yang lebih elektropositif, ya. Semakin jauh jarak di antara satu logam, semakin kita kata semakin reaktif, ya, tindak balas yang berlaku. Itu kita boleh bagi kesimpulan lah. Kalau logam tu berada di bawah, maksudnya dia tak boleh nak singkirkan logam yang berada di atas dia. Okey, saya rasa cukup takat tu, ya. Kalau awak tak faham apa-apa dalam latihan yang cikgu bagi tu, ada latihan yang berkaitan dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Latihan pertama yang cikgu bagi itu ada, jadi cuba tengok, ya, dan buat. Kalau ada apa-apa masalah, rujuk semula pada cikgu, ya. Cikgu sentiasa berada di sini, ya, untuk membantu awak, dan cikgu harap awak sanggup untuk dibantu, ya. Dengan jarak kita yang jauh sekarang ni, cikgu cuma harap yang awak sentiasa buat latihan cikgu bagilah, ya. Buat latihan, walaupun nak buat latihan yang di luar pun tak apa, ya. Buat ulang kaji, banyakkan ulang kaji tingkatan 4, ya. Sekarang dah bulan 4 dah, nak masuk bulan 4 dah, ya. Kita tak tahu situasi ni berapa lama, jadi cikgu bimbang, ya. Takut nanti banyak yang awak tertinggal kalau awak tak buat apa di rumah, ya. Jadi cikgu harap buat latihan banyak-banyak. Tak faham boleh terus berhubung dalam grup lah. Okey, itu saja. Terima kasih cikgu ucapkan. Dengar sampai habis, jangan skip.
kelas ya, jangan skip kelas. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.